Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kesyukuran terbanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberi kekuatan kepada kita dan izinnya sama-sama dapat kita berada di dalam suatu majlis ilmu. Dan seperti mana yang kita tahu, majlis ilmu ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang banyak melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kesungguhan yang kita tunjukkan ini, ia menjadi bukti yang besar untuk kita layak mendapat ganjaran yang telah ditawarkan oleh Allah, seperti mana telah dikurniakan oleh Allah kepada hamba-hamba yang terpilih semua, insya-Allah. Insya-Allah pada hari ini kita berkongsi satu hadis. Ini hadis daripada Aisyah radhiyallahu Rasulullah. Hari ini kita berkongsi hadis cerita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini baru ni baca dekat tapi tak sempat nak habis, hanya waktu bahagi saja, waktu habis. Dan saya pun rasa menarik. Bukan menarik dia nama dah. Tak pernah baca hari itu. Kalau tak mengajar tak baca. Dia kena ada. Jadi soal baca hadis ni lah. Baik, dia hadis dah bentuk cerita setakat mana sempat kita habis. Hadis panjang. An al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin min al-Ansar فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير. Daripada Bara bin Azib radhiyallahu anhu katanya, Bara bin Azib ni kisah dia tidaklah sangat meluas seperti mana kisah-kisah perawi hadis yang kita cerita sebelum ni, seperti mana Anas, Aisyah sendiri, Abu Hurairah. Cumanya Bara bin Azib ni disebut seorang sahabat yang seangkatan dengan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Kaki Abdullah. Maknanya dia termasuk di kalangan sahabat yang junior. Tapi sahabat yang junior ni disebut mereka ni berlaku peperangan Badar, berlaku peperangan Uhud. Kebanyakan mereka tak dipilih lah untuk minta kita keluar Islam kerana faktor usia dan keadaan waktu tu budak lagi lah. Jadi kadang-kadang mereka ni ada kesempatan, kadang-kadang tunjuk kuat di hadapan Nabi dengan cara bergusti, dengan cara apa ni, sahabat. Tunjuk kuat itu nak suruh bila mana dapat seruan untuk keluar berjihad. Selepas daripada tu mereka ni terpilih. Jadi di situ kita nampak nilai para sahabat ni. Padahal Nabi kata la tasubu ashabi, jangan kamu cerca sahabat-sahabatku. Maksudnya nilai mereka ni. Kita dah kalau tak terpilih dengan alasan yang kuat, mau muncul lah perang mati, orang lain terpilih dan Nabi sendiri terpilih kita. Alhamdulillah. Maksudnya tapi nilai sahabat ni kadang-kadang walaupun mereka mempunyai alasan yang kukuh tak terpilih kerana faktor usia, tapi walaupun aku ni budak, kadang-kadang ada waktu aku ni bergusti di hadapan Nabi, tunjuk kuat supaya terpilih juga. Budak pun tak berarti kuat. Itu nilai para sahabat. Kita ni kalau dapat seruan tu rasanya kau muda tak ada orang tua. Orang tua kata buat apa, orang tua dia muda lah, tenaga banyak. Bukan orang kata bukan setakat berperang, pegang urusan masjid, bukan kata depan dia tolak dah. Orang muda lah, belajar-belajar sikit apa semua, tenaga pun kuat.
Mula kata tu lah dia puas hidup dah, kita 20 tahun lebih baru banyak benda lagi nak kerja apa semua. Ingat dulu waktu tu saya buat sekolah rendah, jadi teringat tu sebab abang tu askar. Jadi pada waktu tu rasa isu Bosnia Herzegovina diserang oleh Serbia. Ya, kalau tengok dunia jam 10 waktu tu Farid Ismi tu biasanya 10 minit tu laku benda tu dulu lah. Kekejaman terus Serbia terhadap orang Islam di Bosnia apa semua. Jadi bila reda dah sikit keadaan, PBB minta semua negara ni hantar skuad pengaman. Jadi Malaysia juga hantar. Jadi waktu tu untuk selection tentera untuk nak dihantar bertugas di sana. Rasa dalam kampung itu anak-anak yang askar ni, mak ayah ni seretak buat solat hajat. Buat solat hajat dengan tujuan supaya tak terpilih lah anak. Dia ngeri. Dunia dah 10 tengok umat Islam disembelih dia apa semua. Ada lama dulu pula. Jadi buat solat hajat. Dulu style solat hajat ni tak buat di masjid. Buat kat rumah. Kadang-kadang dah seletak 2-3 buah rumah. Dah berebut tu imam. Makmum tu bagi dah lah jemaah tu. Jemaah tu kebetulan okey lah sebab ada makan pada tu. Kampung kan dia asuh gitu sampai tahap kalau lama orang tak mati dia tanya tak ada tahdir minggu tu. Betul-betul bini pun dah masuk dah apa semua. Jadi kita ditenangkan begitu keadaan. Biasa mana jemaah ada tahdir, mana jemaah ada tahdir. Jemput ke rumah. Bila dah ada jadi tanya dah. Dia macam orang dakwah orang supaya semayang lah. Kalau malas semayang sangat, mu semayang sewaktu bagi 20. Dah sekali bagi kita bukan bagi semua nak dakwah dia. Tapi dia tak bagi tak semayang. Akhir sekali kita tengok tak semayang dalam sebulan. Mu sebulan lah aku nampak tak bagi masjid. Dia kata, hok minggu lepas mu tak bayar lagi nak semayang. Hok minggu lepas mu tak bayar lagi. Minggu dah nak semayang macam mana tu buat ke mana? Ajar gitu. Ajar dengan duit. Jadi serentak buat solat hajat tu. Solat hajat tu minta supaya anak terpilih. Kita nilai kita tu dia tak nampak benda tu. Tak kata lah kena pada kita pun dok orang habis tu kok. Jadi barak ni dikala para sahabat ni kebanyakan begitu mereka. Jadi sabarlah Nabi sebut khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasi aku. Lepas tu hak jadi lucu pulaknya bila ada hak terpilih ni pergi 3 bulan Nabi nak tukar dengan skuad keluar pula untuk ganti. Balik ni tengok boleh bagi duit ke mak ayah. Boleh bagi rumah dengan elang khusus. Ada rumah dulu dia lah, ada 20-30 ribu boleh buat ada. Jadi ada elang khusus tu boleh buat rumah pula. Jadi hak tak pergi semayang je, hak makbul tu makbul dia menyesal. Sebab nampak hak balik sehat boleh kan, tak ada pun patah tangan tu boleh tak ada sehat balik. Dia menyesal pula. Tak tahu ada elang khusus pula. Betul-betul di luar negara. Jadi barak di kalangan mereka. Dan barak dirasa lah juga. Saya tak pasti, tak sempat nak rujuk. Waktu Nabi semayang, Allah Ta'ala perintah fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Pada peringkat awal dihalalkan kiblat ke Baitul Maqdis. Dan Allah Ta'ala perintah fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Palingkan muka ke arah kiblat Masjidil Haram ke Kaabah. Dan rasanya Barak bin Azib itu ada sekali semayang bersama dengan Nabi SAW ketika mana perintah itu diturunkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kata Barak, jadi panjang juga, banyak membaca begitu. Kata Barak, kharajna ma'an Nabi SAW fi janazati rajuli minal Ansar. Satu hari di kalangan Ansar, sahabat di kalangan Ansar ni mati, meninggal. Mana sahabat Madinah lah, meninggal. Lalu kata Barak, aku dan para sahabat yang lain bersama dengan Rasulullah mengiringi jenazah di kalangan Ansar hatta pergi ke kubur. Walamma yulhad fantahina ila al-qabri walamma yulhad. Bila mana sampai ke kubur tu, lalu kami semua ni uruslah jenazah di kalangan Ansar ni. Urus jenazah dia bila mana selesai, habis dah selesai tanam jenazah ni. Kemudian fajala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulah. Kemudian selepas daripada itu Nabi pun duduk. Mana kami keluar sedikit daripada tempat kubur itu, kata Barak, aku pun tengok Nabi duduk.
Dan bila Nabi duduk, wajalasna haulah, kami pun duduklah. Bila kami duduk, waktu kami duduk di hadapan Nabi itu ka'anna ala ru'usina tayr. Kami duduk di hadapan Rasulullah seperti mana seekor burung ni duduk di atas kepala. Maksudnya duduk cara tetap lah. Duduk cara tetap. Kita ni kalau duduk, tiba-tiba burung mari duduk atas kepala, tak atas kepala, tak nak bagi burung ni lari. Gitulah duduk. Maksudnya kalau datang sikit-sikit atas belakang, kalau semua tak bergaru lah kot. Dia kalau bergerak sikit burung tu lari. Jadi Barak kata kami duduk di hadapan Rasulullah. Ni nak cerita adab lah di kalangan para sahabat ketika mana berhadapan dengan Rasulullah. Adab mereka duduk seperti mana burung ni duduk di atas kepala, mana duduk tetap. Sebab itulah sebahagian syekh-syekh yang besar dari kuliah mereka, maksudnya kuliah dari sudut pengajian yang formal lah, maksudnya dari universiti ke apa semua. Walaupun kita nampak universiti ni bebas nak cara duduk, sebahagian syekh besar dia tekankan dari sudut ni, macam gerak ke duduk cara dia tekan dari sudut adab. Syekh Nuruddin sendiri pun kalau ada daurah di Mesir, daurah dia biasanya tai-tai cuti apa semua, dia pergi buat daurah kitab. Kadang-kadang yang duduk depan ni kalau tukar cara bersela apa semua, dia bergerak situ, bergerak sini, Allah dia kena tekankan dari sudut adab. Kita tak buat dah, tak ada besar-besar, santai-santai, berunjuk kaki pun, tak tidur. Dia Nabi sebut dalam banyak-banyak malaikat ni, dia ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah, kerja dia ni meronda kawasan dunia. Bila dia ronda kawasan dunia, Nabi sebut sampai adanya satu-satu tempat yang diadakan majlis ilmu, malaikat ni akan turun. Dan akan turun, akan ambil laporan di situ, maknanya catat apa semua ataupun rakamkan orang yang duduk dalam majlis ilmu, kemudian dinaikkan, bawa kepada Allah. Si Anu bin si Anu sekarang berada dalam majlis ilmu, wahai Allah. Maka Allah Ta'ala kata ampunkan dosa orang ni, kesiankan dia, rahmati dia. Maksudnya kalau kita naknya waktu malaikat tu cari pusing-pusing mari kawasan Kuala Lumpur ni, tengok-tengok di bangunan Curang Tahu ni ada majlis ilmu, malaikat duduk ambil gambar. Jadi bila ambil gambar tu, Pak naik pada Allah lapor. Allah Ta'ala kata rahmati orang ni, apa kau orang ni, walaupun dalam gambar tu kita duduk tidur, tak apa, kita ada dalam gambar. Mana sibuk-sibuk orang, kita ada tu dalam gambar. Tapi syekh besar biasanya begitu lah keadaan. Tapi sesuai lah nak pengajian waktu tu kita duduk belajar apa semua, dia ditekankan dari sudut adab tu. Kalau nak ambil dia punya kaedah tu untuk macam mengajar sana, jadi rasa tak boleh. Sebab sebahagian orang ni umur berbeza-beza. Tapi Syekh Nurul dia macam bergerak. Sebab tu saya kalau daurah ni saya duduk belakang, senang nak tidur boleh, nak menyadap boleh. Kita sedap cakap sebab kita berceramah. Setelah suruh jemaah berceramah kita dengar, tidur juga. Menggokan kita rombok manusia juga. Pertama-tama majlis ilmu ni tu sedap. Tidur sedap. Nak sekali khutbah. Khutbah ni Allah Akbar. Kalau tak baca khutbah tu sedap lah sama. Kalau baca khutbah tu sedap lah sama. Sebab dia baca khutbah tak mengatur lah, kita tak dengar. Baik, jadi kami duduk di hadapan Nabi seperti mana burung duduk di atas kepala. Kemudian wa fi yadihi udun yang kutubihi fil ard. Dan Barak kata Nabi duduk tu kami tengok di tangan Nabi itu yang kutubihi fil ard, ada kayu di tangan baginda. Ada kayu, kemudian kami tengok Nabi ini duk cucuk, pegang kayu tu main cucuk-cucuk tanah gitu. Ulama kata ni cara orang duduk yang sedang memikirkan sesuatu perkara. Maknanya bukan main saja tidak. Macam kita lah kadang-kadang masuk hutan ke apa semua, lupa anak sungai tu atas batu, ada ambil tengah-tengah rehat, ambil kating kayu, duduk main lukis kat pasir apa semua, duduk cocok-cocok tu. Dia bukan duduk saja-saja tidak. Mungkin pada di saat itu sedang memikirkan sesuatu perkara. Kadang-kadang setengah jemaah dia pergi masjid, nampak kapet baru, dia duduk main kat kapet. Duduk lukis apa tak tahu, duduk korek bulu kapet.
Ada orang dia duduk, dia bukan duduk saja, dia memikirkan sesuatu. Tak tahulah fikir pasal beranak itu apa semua, tak tahu. Cuma sedang memikirkan sesuatu perkara. Jadi kata barak Nabi pegang kayu, Nabi duduk cucuk tanah, seolah Nabi sedang memikirkan sesuatu perkara. Kemudian farafa'a ra'sahu, Nabi pun angkat kepala dia. Barak kata Nabi pun angkat. Bila Nabi angkat kepala, lalu Nabi bersabda, faqala ista'izu billahi min azabil qabr. Wahai kamu semua, mintalah berlindung dengan Allah Ta'ala daripada azab kubur. Marratain aw sadasan. Kata rawi hadis ni Nabi ulang perkataan tu sebanyak 2 kali ataupun 3 kali. 2 kali ataupun 3 kali. Maksudnya kalau lihat pada sunnah Rasulullah berdoa, bila Nabi nak minta sungguh-sungguh benda tu dan nak terjadi dalam masa yang terdekat, Nabi akan ulang perkataan itu sebanyak 3 kali waktu Nabi berdoa. Jadi tengok pada hadis ni, Nabi angkat kepala, Nabi tengok kepada para sahabat, dah baru selesai tanam jenazah di kalangan Ansar, lalu Nabi sebut ista'izu billahi min azabil qabr. Wahai kamu semua, mintalah berlindung dengan Allah Ta'ala daripada azab kubur. Mintalah berlindung dengan Allah Ta'ala daripada azab kubur. Nabi ulang menunjukkan ini adalah sesuatu perkara yang sangat penting dalam hidup kita. Dalam hadis Bukhari kita nampak dari sudut sunat, Nabi kata berdoa selepas daripada kita baca tasyahud sebelum bagi salam, innaka hamidun majid. Dan dalam hadis Nabi doa, Nabi ajar supaya kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, min azabil nar, fitnah dajjal, fitnah hidup tu lah, fitnah mati apa semua tu. Kita amalkan doa tu di saat ketika mana selepas daripada baca tasyahud sebelum bagi salam. Cuma kita nampak dari sudut sunat, maka kita nampak dari sudut kelebihan pahala dalam sembahyang kita. Yang sebenarnya apa kita doa minta dengan Allah, dia keperluan dalam hidup kita sebenarnya. Minta berlindung daripada azab kubur. Kerana kubur ni lah mukaddimah bagi diri manusia untuk nak menghala hidup dia ke hari akhirat. Maksudnya kubur ni mukaddimah, pengiraan daripada Allah, balasan apa semua akan berlaku pada waktu ni. Kita di atas dunia ni kadang-kadang sebahagian besar orang buat maksiat pun tak ada apa-apa. Yalah, adalah kejutan daripada Allah nak tunjuk kepada sebagai pengajaran pada orang secara umum. Tapi atas dunia ni kebanyakannya tak berlaku lah balasan. Walaupun sebahagiannya adalah sikit-sikit. Tapi bila mana masuk ke alam kubur, dia berlaku lah mukaddimah dia untuk nak menghala hidup kita ke hari akhirat. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Osman, dia bila mana seseorang itu bertukar daripada kehidupan dunia pergi ke alam kubur, mudahnya dan senangnya laluan berada di kubur itu, maka di tempat-tempat yang lain sehingga ditentukan oleh Allah syurga dan neraka itu, maka dia dalam keadaan yang ringan. Tapi kalau kubur dalam keadaan huru-hara dah dia, maka di tempat-tempat yang lain sehingga nak ditentukan oleh Allah syurga dan neraka, maka makin huru-hara keadaan dia. Dunia ni tak ada apa-apa lagi. Duduk puluh-puluh tahun buat jahat pun kadang-kadang tak ada apa pun, sihat molek je. Tengok orang buat maksiat apa semua, kadang-kadang tengok nak banding kita hak jaga sembahyang, hak mengaji Quran, tengok kadang-kadang sihat dia daripada kita. Ada apa-apa tak sembahyang sihat molek, keluar jogging apa semua jaga. Kita hak sembahyang ni kadang-kadang garuk, kena sakit kepala lutut, padahal sembahyang taat kepada Allah. Patut-patut kita lebih sihat daripada orang tak sembahyang. Ada gaul, alhamdulillah. Tak apalah. Dia begitu keadaan. Tapi bila masuk kubur tak ada dah. Allah Ta'ala nilai. Jadi tu Nabi suruh minta ista'izu billahi min azabil qabr. Mintalah berlindung dengan Allah Ta'ala daripada azab kubur. Kemudian dalam sembahyang kita, kalau kita amalkan dalam hadis Bukhari, kalau Nabi suruh supaya berdoa, minta tu. Kalau sebenarnya kalau dah kita baca doa tu, hajat kita ni kalau nak pahala lebih kerana sunat berdoa ketika itu, sebenarnya kita dah melepasi keperluan apa yang disebut oleh Nabi. Maksudnya sembahyang 5 kali sehari.
Kalau kita dah baca tiap-tiap kali sembahyang waktu kita dah 5 kali sehari kita minta dengan Allah Ta'ala secara tak apa nama ni reka-reka tu ada 5 kali tu. Itu tak termasuk kita doa sendiri apa semua. Jadi melepasilah apa yang Nabi suruh, Nabi ulang sebanyak 2 ataupun 3 kali kata Rawi Hadir. Dan di sini juga menunjukkan azab kubur ni ada. Azab kubur ni ada. Sebab sebahagian aliran seperti mana Mu'tazilah dia mengingkari kehidupan di alam kubur. Mu'tazilah mengatakan kubur ni kubur. Tapi yang sebenarnya dapat perhitungan di sisi Allah sama ada diseksa ataupun tak diseksa adalah alam roh. Alam kubur ni semua ditanam jasa supaya tak busuk apa semua tu. Tapi kita ahli sunnah apa yang disebut oleh baginda tentang perkara yang gaib, apa disebut oleh Nabi maka itulah. Walaupun kita fikir secara logik akal kita nak hidup macam mana ada kubur ni, kiri kanan tanah, atas 40 dengan tanah dengan keadaan yang sempit berlaku kehidupan dalam ni. Mu'tazilah dia yang kali dalam sebab yang menjadi perhitungan di sisi Allah ada ruhnya, ada ruhnya. Kita ahli sunnah menganggap kalau Nabi sebut kata ada. Walaupun nak hidup macam mana kita fikir dengan logik akal kita tak macam mana. Tapi Nabi sebut ada. Maka kita beranggap apa perkara itu ada. Wujud perkara ni. Sebab tu Nabi bila mana kita lalu ke kubur, Nabi ada hadis Nabi suruh kita bagi salam pada ahli kubur. Bila nak kita bagi salam, ahli kubur ni jawab, cuma kita tak dengar. Dan kalau kita dengar di rumah, kalau tak dengar kita dengar esok tak lalu dah. Tambah-tambah kubur pula kita daripada kecil lagi diajar kubur-kubur ni tempat beratur. Padahal dalam setiap satu-satu kubur setengah kampung puluh orang, ratus orang yang soleh, orang yang baik dihormati, jasad duduk situ. Tapi kita diajar tetap kubur ni tempat beratur juga. Apa waktu duduk mengaji muqaddam pun gatih wasikah tu lalu kawasan kubur kerana di tanah dengan cerita beratur. Kita berasa berdiri dulu orang nak baca ayat kursi tak ingat lagi tu mengaji muqaddam. Pada duk main gitu jalasa duk mengaji qiraat jadi bunyi arah aku takut pula. Jadi nak ceritanya ada alam kubur. Kalau tak ada kenapa Nabi suruh bagi salam? Kenapa Nabi suruh bagi salam? Takkanlah Nabi nak suruh pada umat buat kerja sia-sia, tak ada manfaat. Mesti sudah tentu ada jawapan daripada ahli kubur. Maka menandakan ada kehidupan di alam kubur. Walaupun kita secara logik akal kita fikir. Sebab dia bukan semua benda dalam bab agama kita boleh guna dengan pemikiran kita, tak boleh. Terutama benda yang gaib tentang zat Tuhan. Tak boleh nak fikir dengan akal kita. Kalau fikir dengan akal kita habis. Dia tak boleh. Cuma bila hadis mari begitu, begitulah. Quran mari sebut begitu, maka begitulah. Kadang-kadang semua orang dia memikirkan dalam tentang bab agama sehingga nak fikir sampai ke tahap itu. Tak boleh. Akal kita terbatas. Sama juga tentang zat Allah Ta'ala. Bila kita dengar hadis Nabi kata satu ketika Allah Ta'ala turun mencari doa hamba-hamba yang berdoa di saat itu. Kalau ada Allah Ta'ala nak makbulkan. Dia tak fikir cara mana dia nak bangun di saat tu. Dia dah fikir macam mana Tuhan turun. Dia dah fikir Tuhan turun. Tuhan daripada langit ke turun ke dunia. Nabi sebut turun. Maksud turun sudah tentu dia berada di langit. Dia fikir benda tu. Dia tak fikir macam mana aku nak bangun waktu tu untuk berdoa pada Allah. Dia fikir pasal bahas tentang zat Tuhan tu macam mana. Allah Ta'ala sebut wala tafakkaru fi zatillah. Jangan kamu fikir tentang zat tu. Kerana akal kita sebagai manusia yang terbatas, cerdik macam mana pun tak boleh. Kita beriman pada Allah hanya sekadar kita beriman tentang wujudnya Allah. Kita tahu wujudnya Allah walaupun tak pernah nampak. Tahu kata wujud kerana mempunyai dalil-dalil di hadapan mata kita. Kejadian dunia, kejadian kita sendiri, kehidupan manusia sudah tentu ada orang yang mencipta. Maka kita orang yang beriman mengatakan Allah yang Maha Pencipta. Kerana kita lihat dari maka kita mengatakan Allah Ta'ala itu wujud walaupun tak pernah nampak. Macam elektrik ni orang tanya tahu kat mana ada elektrik. Dia kata wujudnya elektrik itu kan kita lihat dalil dia apa dia
tekan switch lampunya ada. Tekan switch kipas musim. Tekan switch mic, suara jadi kuat. Maka kita kata elektrik ni ada. Walaupun tak pernah tengok elektrik itu macam mana. Tapi kalau nak kaji juga, nak tengok juga, sehingga ambil wayar, ambil pisau, nak tengok juga elektrik, baru nak percaya kata elektrik ni ada. Ambil pisau, belah wayar, akhir sekali kalau mati. Maka begitulah tentang memikirkan tentang zat Allah. Allah tak ada larang jangan kamu fikir, kita fikir juga, akhir sekali kalau dah sekali sing. Dia tak mati tapi sing, dia dah habis. Kerana habis memikirkan maka timbullah kena perbuatan yang sesat, kena apa macam-macam. Maka Allah tak ada larang. Maka begitu juga di dalam perkara yang gaib, Allah Ta'ala sebut begitu, maka begitulah. Kita nak fikir tentang perkara gaib disebut oleh Nabi, hidup macam mana keadaan seperti itu, nak fikir dengan akal kita. Benda yang kita tak pernah lalui lagi. Benda yang kita lalui dah pun kita nak fikir kadang-kadang tak mampu lah. Cuba kita fikir balik, ingat waktu duduk dalam perut. Dalam perut, padahal kita lalui tu. Kalau fikir hari ni macam mana lah manusia ni boleh hidup dalam perut 9 bulan. Nak ada tak berkawan, tak kerja, makan apa, tak tahu. Kan nak fikir dengan kaedah hidup kita. Padahal benda tu kita lalui tak. Tapi boleh hidup sehingga kita keluar ni, jadi besar pun daerah semua hidup. Kalau tu nak fikir pun, kita lalui dah. Nak fikir pun tak boleh. Kalau tak kerana perkabaran tu mari daripada doktor dengan kajian-kajian yang kita sendiri nak fikir tak boleh. Apatah lagi kita nak memikirkan sesuatu perkara yang disebut oleh Nabi dalam perkara yang kita tak pernah lalui lagi. Maka bila Nabi sebut begitu, maka begitulah ada kehidupan di alam kubur. Maka Nabi sebut tugas kita di antara dalam banyak-banyak ialah ista'izu billahi min azabil qabr. Berilah mintalah perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada azab kubur. Kemudian kata bawah lagi, qala Nabi bersabda, innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah. Nabi sebut apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala nak memutuskan kehidupan seseorang di atas dunia dan nak halakan kehidupan orang ni ke hari akhirat. Maksudnya mati lah. Sebenarnya tak mati, cuma mati saja. Cuma Allah Ta'ala nak pindah daripada hidup atas dunia nak menuju ke alam yang seterusnya, iaitu seperti disebut tadi mukadimah, iaitu alam kubur. Sekarang kita akan hidup balik. Dan maka itu sebab Nabi sebut inqita'. Allah Ta'ala nak putus hidup di dunia, nak menghadap ke hari akhirat. Tak disebut dengan mati itu. Nazala ilaihi malaikatun minas sama' bidul wujuh wa ka'anna wujuhahum syam. Nabi kata, bila mana orang ni di kalangan orang yang beriman, orang mukmin, orang yang baik, orang yang taat dengan perintah Allah, bila Allah Ta'ala nak cabut nyawa dia, nak putuskan hidup dia di dunia, nak menghadap ke hari akhirat, di saat itu Nabi kata nazala ilaihi malaikatun minas sama' bidul wujuh wa ka'anna wujuhahum syam. Allah Ta'ala akan turunkan para malaikat. Malaikat yang turun ni daripada langit, bidul wujuh, yang rupa parah dia ni putih berseri, wa ka'anna wujuhahum syam. Putih berseri para malaikat ni laksana seperti mana mentari. Malaikat ni dulu turun. Malakul maut tak mari lagi. Bila malaikat ni turun, ma'ahum kafanu min akfalil jannah, bersama dengan para malaikat ni kain kafan daripada syurga. Maknanya bersifat lembut lah kain kafan ni, untuk dibalut di nyawa orang nak disyabut ni. Wa hanutu min hanutil jannah, kemudian pewangi-pewangi daripada syurga. Maka malaikat ni bawa turun hatta yajlisu minhu maddal basar. Barak kata Nabi sebut malaikat ni turun seramai mereka ni sehingga mereka duduk sejauh mata memandang. Berselerok para malaikat ni. Dalam hadis yang lain disebut malaikat-malaikat ini dinamakan dengan malaikat rahmat, yang putih berseri rupa parah dia. Bila malaikat ni duduk bersama mereka kain kafan daripada syurga dan pewangi-pewangi daripada syurga, duduk selerok mereka ni dengan orang yang nak dicabut nyawa tu sehingga jauh mata memandang. Maka ketika itu summa yaji'u malakul maut, kemudian selepas daripada itu kata Nabi, marilah, datanglah malakul maut di saat. Malakul maut ni baru mari. Malakul maut ni 10 kita hafal nama malaikat tu dia.
Israel. Dia hak kita apa tu payah nak ingat lagu. Bila Israel dia ingat lagu ingat. Wallahu a'lam. Dalam Al-Munawi di dalam Ibnu Katsir sendiri menyebut dalam hadis-hadis yang sahih di dalam Al-Quran Karim, Allah Ta'ala tak pernah menggunakan perkataan Israel, melainkan Allah menggunakan perkataan Malakul Maut. Jadi nama Malakul Maut yang sebenarnya Malakul Maut lah. Dah Israel yang kita dah apa kecil-kecil dulu, tukar 10 malaikat yang tukar Israel digelar sebagai malaikat yang cabut nyawa. Mari daripada mana? Israel ini disebut daripada Israiliyah. Mana daripada di kalangan ahli kitab dulu-dulu turun-temurun mari sebut Malakul Maut ni adalah Israel sampailah ke telinga kita sampai hari ini, maka ia dikira sebagai riwayat daripada Israiliyah. Yang sebenar nama Israel itu adalah Malakul Maut, malaikat yang cabut nyawa. Dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi tak guna perkataan Israel, Nabi guna perkataan Malakul Maut. Dia kalau nak sebut Israel salah ke? Tak salah, bukan melibatkan hukum pun. Tak batal pun amalan kita. Sebutlah Israel. Bila sebut Israel, kita tahulah Malakul Maut. Cuma nak ceritanya, yang sebenarnya Malakul Maut. Malakul Maut, dalam IC tu. Cuma orang panggil Israel itu, dia panggil orang kampung dia. Maksudnya daripada turun-temurun tu begitu. Dia panggil Israelian. Bila mari Malakul Maut, dia Malakul Maut ni biasa orang gelar pada geng-geng staf TMB yang potong api rumah orang. Kadang-kadang dia tak bayar pay 2-3 bulan. Mari surat merah boleh buat tak tahu gitu. Last sekali mari staf TMB nak potong. Bila staf TMB nak potong mental, jadi nak bunuh dia tak boleh tahu. Tak apa-apa. Last sekali dia nak marah, dia panggil anak-anak dia. Dia main tengok Malakul Maut mari. Kini nak potong api rumah orang. Geng Sabah pun kena juga biasa potong mental tu. Jadi mari Malakul Maut tu sikit ke? Bila datang Malakul Maut hatta yajlisa inda ra'sihi. Nabi kata Malakul Maut ni mari-mari datang duduk di sisi kepala orang yang nak dicabut nyawa. Oleh kerana orang yang baik, orang yang taat dengan perintah Allah ni, Allah Ta'ala nak cabut nyawa, bila mari datang Malakul Maut duduk di sisi kepala, lalu fayaqulu, Malakul Maut ni akan berkata, ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik, wahai ruh yang baik, ukhruji, keluarlah ila maghfirah wa ridwanah, keluarlah kamu menuju kepada keampunan Allah dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila Malakul Maut diseru begitu, maka ruh ni pun fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah min fisiqa. Lalu ruh ni keluar. Nabi kata keluarnya orang yang beriman ni, ruh dia ni mudahnya keluar dan senangnya keluar, sama seperti mana kama tasilul qatrah min fisiqa, sama seperti mana air ni keluar daripada bekas dia. Dia min qatrah min fisiqa ni dia bekas air, bocor air yang dibuat daripada kulit kambing orang dulu lah. Maka dia ada tempat untuk tuang air tu. Mudah-mudahnya botol mineral, air mineral lah kita nampak dibuatnya botol ni. Bila kita nak minum tuang dalam gelas tu, maka keluarnya air daripada muncul dia ni, kita nampak begitulah senang orang yang beriman, orang yang baik, orang yang soleh ketika mana nak meninggal, senangnya ruh dia ni keluar sama seperti mana air ni keluar daripada bekas dia. Daripada bekas dia. Min fisiqa. Para ulama menyebut adakah orang yang beriman dan orang mukmin ni bila mana meninggal, mudahnya ruh dia ni keluar daripada jasad seperti mana air keluar daripada bekas dia. Adakah dia ni tak menghadapi syaratul maut? Hadis-hadis yang sebelum ni kita baca syaratul maut, Nabi sebut ada sesuatu perkara yang sakit. Tapi dalam hadis Nabi kata mudah dia ni keluar ruh dia. Apapun dalam bab syaratul maut ni semua orang akan merasai perkara ni. Mana sakit lah. Sehingga berlaku perbahasan pada orang yang mati syahid. Hadis orang yang mati syahid ni, bila mana seseorang tu mati pada jalan berperang pada jalan agama, tiba-tiba dibunuh oleh kafir harbi, maka bila dia mati dia balik jumpa dengan Allah, dia minta dengan Allah Ta'ala supaya diberi peluang untuk hidup kali kedua, dengan tujuannya supaya hidup kali kedua tu bukan nak seronok pada dunia, tidak,
Dengan tujuannya supaya Allah Ta'ala takdirkan balik mati kali kedua dalam hidup dia ni dengan mati keadaan yang sama. Maksudnya hadis itu nak menceritakan betapa nikmatnya orang mati syahid ni. Dia minta dengan Allah Ta'ala berulang kali mati dalam keadaan begitu pun no, tak apa, boleh. Walaupun kita nampak sebahagian orang yang mati berperang apa semua ni ngeri keadaan mayat dia, tapi hakikat kerana nikmat mati syahid itu, dia minta berulang kali nak mati seperti itu. Tapi permintaan dia itu ada dah, Allah Ta'ala tak jadi begitu. Kerana lumrah sunnah dalam kehidupan manusia, bila mati dia tak akan dihantar balik ke dunia. Tapi mereka minta kerana seronok. Hadis nak cerita kata betapa nikmat mati syahid. Adakah kerana mati syahid ni dia seronok nak mati berulang kali dalam keadaan yang sama, dia tak merasai syafaatul maut? Maka para sebagian besar para ulama kata tetap juga merasai sakit syafaatul maut walaupun orang itu mati syahid. Cuma di sana ada riwayat hadis Nabi menyebut orang yang mati syahid ini menghadapi syafaatul maut dia alamul qarsah, sama seperti mana dicubit. Sama seperti mana dicubit. Dicubit. Kita pun dicubit tu macam ringan je lah. Macam ringan. Sebab kita nampak ringan, sebab lama dah tak pernah cubit. Kita tak ingat dulu-dulu waktu kita kecil tu kena cubit tu. Tapi hari ni pun dah kita besar tua dah, baru dengan cubit, sakit cubit ni. Bertambah-tambah pula cubit tu kita merasai seluruh jasad kita, bukan setempat-setempat kat pohon, dekat tangan tu tak. Cubit sesuatu perkara yang sakit. Jadi sakit juga orang yang menghadapi syafaatul maut ketika mana nak mati dalam mati syahid. Jadi menunjukkan setiap orang akan merasai sakit syafaatul maut walaupun dia dalam keadaan orang beriman. Cuma waktu dia nak meninggal ni, ruh dia ni akan keluar dalam keadaan yang mudah. Nabi buat bandingan sama seperti mana air ni keluar daripada bekah dia. Air keluar daripada bekah dia. Kemudian bila mana ruh ni dicabut, dikeluarkan, maka pada waktu itu kata mereka fayakhuzuha, maka malaikat-malaikat rahmat tadi, bukan malaikat maut, malaikat rahmat yang begitu ramai yang berselerak dia, yang putih berseri wajah dia, bersama dia kain kafan dan wangian daripada syurga, tak membiarkan sekejap ruh ini dipegang oleh malaikat maut. Malaikat mereka yang akan ambil ruh orang ni, kemudian diletak dalam kain kafan daripada syurga, dihiasi dengan bawang wangi. Kemudian malaikat inilah yang buat naik ke langit sehingga ke langit yang pertama, lalu diperintah oleh Allah supaya dibuka pintu langit itu, kemudian bawa naik sehingga langit yang ketujuh. Sepanjang laluan itu, para malaikat yang bertugas di antara dunia ke langit ni, mereka tertanya-tanya, siapakah yang mati, siapakah yang meninggal, kerana bawang yang sangat sedap ni. Kemudian malaikat yang akan menjawab, si Anu bin si Anu, dengan nama yang sebenar dalam keadaan nada yang lembut. Kalau orang ini diredai oleh Allah, maka dia naik ke langit sehingga ke langit yang ketujuh, sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah memerintahkan kepada para malaikat, "Uktubu fi amalihi 'indiyyin." Tulislah amalan-amalan orang ini di dalam 'indiyyin. 'Indiyyin ini kata ulama sebahagian mengatakan satu buku yang dibuat oleh Allah untuk dihimpunkan nama-nama orang yang baik. Kemudian sebahagian ulama kata ini satu tempat yang dicipta oleh Allah untuk dihimpunkan nama-nama orang yang baik. Sama ada tempat ke ataupun buku, wallahu a'lam dan hal itu, tapi disimpan nama-nama orang yang baik ini. Bila mana ditulis amalan ini, lalu Allah Ta'ala perintah hantar balik ruh ni pergi ke kubur dia. Pergi ke kubur dia. Lalu malaikat ni bawa turun, hantar balik ke kubur, maka berlakulah kehidupan di alam kubur. Bila hidup di alam kubur, yang berlaku pada waktu itu akan datanglah dua malaikat. Nabi sebut iaitu Mukanakir. Mukanakir. Setengah orang dia tersalah, dia olehkan kuat semangat belajar ilmu agama ni, jadi dia baru-baru semangat. Kadang-kadang dia nak tegur orang, dia kata kita dalam agama ni jangan hanya sekadar amal makruf, buat-buat kerja baik saja. Mukanakir pun kita kena buat juga, kata dia. Orang kata bukan mukanakir, buat cik nahi munkar. Jadi mari mukanakir, dia akan tanya pada si mati dengan soalan apa, kita sambung pada kuliah akan datang. Wallahu a'lam.